Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana pada kali ini dapat saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa dan juga tak lupa kepada para pelajar batch tingkatan 2 dan juga tingkatan 3 iaitu Extrovia dan juga Extrovert untuk sama-sama mengikuti taklimat bersama-sama saya, iaitu taklimat peperiksaan online yang akan disampaikan oleh saya, Encik Nur Syam bin Abidin, yang merupakan Timbalan Pengetua Kecemerlangan Akademik MRSM PDRM Kulim. Baik, so tanpa melengahkan masa, saya akan memberikan detail taklimat saya kepada semua ibu bapa dan juga para pelajar supaya dapat bersiap sedia untuk melaksanakan peperiksaan yang akan kita adakan tidak lama lagi, iaitu pada 19 hari bulan Januari tahun 2002 yang akan kita adakan untuk bukan untuk pertama kalinya rasanya, untuk kali kedua kita melaksanakan peperiksaan online setelah kita lakukannya pada tahun 2020, di hujung tahun 2020, dan kali ini pada peperiksaan semester 2 untuk 2021 kita akan laksanakan peperiksaan online untuk kali kedua. Namun begitu, terdapat sedikit beberapa perubahan dari segi prosedur berbanding peperiksaan yang lepas. Baik, insyaAllah. So saya harapkan anda bersedia dengan taklimat yang akan saya berikan, dan disebabkan ini adalah rakaman yang kita premier di dalam laman YouTube official untuk MRSM PDRM Kulim. Jadi anak-anak yang mana yang mungkin untuk tontonan kali pertama tidak berapa faham, boleh menonton untuk kali kedua, dan juga kepada mana-mana pelajar yang tak sempat untuk bersama kita secara premier pada hari ini, boleh menonton video ini pada waktu-waktu yang lain. Dan juga kepada ibu bapa yang tak sempat bersama-sama dengan saya dalam taklimat ini, boleh menonton pada waktu-waktu yang lain. Dan sebarang pertanyaan boleh juga diajukan di dalam chat box. Pastikan anda like dan subscribe dulu channel official untuk channel YouTube kita, channel official MRSM PDRM Kulim, insyaAllah. Baik, tanpa melengahkan masa, saya seterusnya kita akan pergi ke taklimat peperiksaan online. Untuk maklumat umum, untuk maklumat semua, maklumat umum peperiksaan online. So peperiksaan semester 2 yang diadakan secara atas talian iaitu online akan bermula pada 19 hingga 27 Januari tahun 2022 untuk semua tingkatan 2 dan 3. Dan untuk makluman juga, pada hari ini sebenarnya pada 17 Januari 2002 pada sebelah pagi tadi telah diadakan ujian mendengar bahasa Inggeris dan bahasa Melayu untuk pelajar tingkatan 3. Dan esok adalah hari bercuti untuk Thaipusam untuk negeri Kedah, dan kita akan mulakan peperiksaan kita pada 19 hinggalah tamat pada 27 Januari. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak, untuk peperiksaan kali ini, soalan peperiksaan disediakan menggunakan Google Form, dan sebelum ni kita sebagai penggubal soalan di maktab kita, dan untuk tahun ni pihak BPM menyediakan soalan dan platform yang digunakan adalah Google Form. Saya ulang balik, Google Form. Kalau sebelum ni kita menggunakan Microsoft Office 365, kita guna Microsoft Form, tapi untuk tahun ataupun untuk peperiksaan semester 2 2021 ini, kita menggunakan Google Form, yang mana semua subjek soalannya dikeluarkan oleh pihak BPM kecuali untuk subjek pendidikan jasmani, yang mana guru kita yang menggubal soalan berkenaan. Jadi untuk Google Form, anak-anak perlu mempunyai akaun Gmail, akaun Gmail untuk membolehkan anak-anak menjawab soalan di dalam Google Form. Dan untuk makluman, jawapan pelajar dihantar melalui dua kaedah, iaitu melalui Google Form. Maksudnya di sini ialah bila pelajar menjawab menggunakan Google Form, sebagai contohlah dekat sini, dia boleh submit terus jawapan dia melalui Google Form. Selalunya soalan-soalan ni
berbentuk objektif dan struktur. Okey, berbentuk objektif dan struktur, yang mana anak-anak boleh submit jawapan terus daripada platform Google Form. Okey, hanya tekan butang submit sahaja di sini. Okey, seterusnya ada lagi kaedah yang seterusnya, iaitu menghantar dalam bentuk PDF. Okey, untuk PDF yang mana yang memerlukan pelajar menjawab di atas kertas. Okey, macam exam biasa je, bersemuka menjawab di atas kertas. Okey, dan setelah selesai jawapan disiapkan dan masa peperiksaan tamat, so anda hanya perlu snap kertas jawapan anda dan terus hantar kepada pengawas peperiksaan menggunakan format PDF. Nanti saya akan terangkan bagaimana caranya untuk menghantar jawapan di dalam bentuk PDF. Okey, dan untuk menghantar soalan dalam bentuk PDF selalunya melibatkan soalan struktur juga dan juga soalan esei. Tadi ada juga struktur yang hantar melalui Google Form, tapi ada juga struktur yang perlu dihantar menggunakan PDF. Sebagai contoh, soalan matematik yang melibatkan pengiraan, itu perlu dikirakan atau ditunjukkan jalan pengiraan di atas kertas dan dihantar kepada pengawas dalam bentuk PDF. Okey, so ada dua cara menghantar soalan. Saya ulang balik, menghantar jawapan, saya ulang balik. Satu melalui Google Form dan juga satu lagi menggunakan kaedah PDF. Baik, kita akan seterusnya ke slide seterusnya. Ke slide yang seterusnya. Okey, maafkan saya tersasul. Okey, untuk persediaan awal, okey, para pelajar perlu menyediakan peralatan yang bersesuaian mengikut kemampuan. Okey, mengikut kemampuan. Okey, sama ada telefon bimbit ataupun laptop ataupun desktop, iaitu komputer. Okey, ataupun tablet. Okey, mana-mana peralatan yang ada di rumah mengikut kemampuan masing-masing. Tak perlulah nak beli baru. Okey, seperti yang saya katakan, mengikut kemampuan. Okey, saya tukar dulu dia punya pointer tu bagi nampak sikit. Mengikut kemampuan. Okey, next. Okey, data internet yang mencukupi. Okey, para pelajar perlu mempunyai data internet yang mencukupi. Tak kisahlah sama ada mengguna prepaid ataupun mengguna postpaid. So data internet perlulah mencukupi. Kalau postpaid ni tak ada masalah lah. Kalau prepaid ni pastikan kita punya prepaid tu sentiasa ada orang panggil apa? Saya pun tak pakai prepaid susah sikit nak cakap. Duit dalam prepaid tu cukup lah untuk kita nak top up untuk kita nak top up data. Okey, so pastikan mencukupi lah. Kalau postpaid ni tak perlulah sebab dia menggunakan bil. Okey, tak ada masalah. Cuma yang prepaid ni lah yang dirisaukan. Nanti bila sampai exam, rupanya tak cukup prepaid, nak kena pergi top up balik. Okey, pastikan data internet yang mencukupi. Okey, dan seterusnya kita ke slide yang seterusnya. Okey, dan juga mempunyai coverage data yang baik mempunyai coverage data yang baik di kawasan kediaman anda, mempunyai coverage data yang baik, yang jelas. Okey, data yang kalau di rumah tu kalau tidak ada data, kadang-kadang dia ada di mana-mana penjuru rumah tu yang mempunyai coverage data yang baik. So pastikan coverage data yang baik. Sekiranya ada masalah dengan coverage data yang baik, nanti saya akan jelaskan bagaimana untuk ke depan dengan isu-isu coverage data yang kurang baik lah. Sebab ada setengah pelajar yang saya pernah pergi ke rumah dia, rumah yang di satu taman tu, semua taman tu rumah teres 3 tingkat rumah teres 3 tingkat. So bila masuk rumah memang coverage data tak ada. Coverage data tak ada langsung. Tapi rupanya bila di luar rumah barulah bar untuk coverage data tu penuh. Maksudnya mungkin keadaan bangunan yang terlalu tinggi di taman berkenaan menyebabkan coverage data dalam rumah tidak ada, tapi bila di luar rumah ada. Jadi di situ para pelajar perlu kenal pastilah di mana kawasan-kawasan yang punya coverage data yang baik. Okay? Kalau boleh janganlah sampai panjat pokok nak cari coverage data yang baik. Kalau boleh carilah kawasan yang tidak menyusahkan anda lah, okay? Yang bersesuaian, okay? Dan tidak membahayakan. Okey, seterusnya kita ke next slide. Dan salah satu persediaan awal, anda perlu mempunyai akaun Gmail. Okey, akaun Gmail seperti sebelum ni anda telah mempunyai akaun Microsoft 365, dan untuk kali ini anda perlu
daftar akaun Gmail ataupun anda sudah ada akaun Gmail, so anda boleh guna mana-mana akaun Gmail anda lah, okey, ataupun kalau tak ada pun boleh register terus untuk buka satu akaun Gmail, kerana seperti yang saya nyatakan tadi, kita menggunakan Google Form. Okey, soalan-soalan dibina di atas platform Google Form, jadi memerlukan anda untuk jawab, anda mesti mempunyai akaun Gmail. Okey. Okay, next, seterusnya persediaan awal, anda perlu ada satu lagi aplikasi yang diperlukan, iaitu aplikasi Telegram. Okay, aplikasi Telegram perlu ada di dalam telefon anda, mesti di install, ataupun kalau yang dah install, pastikan anda update aplikasi Telegram anda, kerana untuk makluman, untuk aplikasi Telegram kita akan set up satu dewan peperiksaan secara online menggunakan aplikasi Telegram. Okey. Jadi saya rasa semua pelajar telah pun masuk ke dalam grup dewan peperiksaan yang telah kita edarkan melalui guru homeroom, dan saya pun sudah melihat ramai pelajar yang dah masuk. Okey, mungkin ada beberapa orang saja yang belum masuk. Pastikan anda masuk ke dalam grup dewan peperiksaan yang telah kita set up, dan nanti saya akan detailkanlah sedikit sebanyak mengenai dewan peperiksaan online. Tapi yang pastinya anda kena install aplikasi Telegram. Okey, dan yang seterusnya, aplikasi Cam Scanner pun perlu diinstall. Okey, perlu dipasang di dalam telefon masing-masing. Okey, boleh cari dekat App Store tu. Okey, dan type lah Cam Scanner ni. So dia akan keluar lebih kurang macam ni. Okey, dekat Google Play tu. Okey, dan anda boleh install. Sebab apa kita perlukan anda install Cam Scanner ni? Sebab nanti bila nak hantar soalan-soalan seperti yang saya sebut tadi lah, yang nak hantar menggunakan PDF, kita akan menggunakan aplikasi Cam Scanner. Okay, mungkin anda telah install aplikasi yang lain yang mempunyai fungsi yang sama, itu tidak ada masalah. Bagi yang tak tahu aplikasi apa yang perlu digunakan untuk menghantar jawapan dalam bentuk PDF, anda boleh mula memasang aplikasi Cam Scanner, okay, di telefon masing-masing. Baik, seterusnya kita akan ke next slide. Okey, persediaan awal yang perlu ada lagi ialah yang paling penting lah, alat tulis lah. Okey, alat tulis perlu ada. Okey, supaya anda boleh menggunakan alat tulis dalam menulis jawapan. Okay, dan perlu diingat, seperti yang saya katakan, ada jawapan yang perlu dihantar melalui Google Form, dan juga ada yang menggunakan penghantaran melalui PDF. Okey, jadi perlu ada alat tulis yang bersesuaian lah. Pen berwarna hitam, dan ada pembarisnya, mungkin akan melibatkan melukis graf, dan pensel 2B, okay, untuk pengiraan-pengiraan ataupun melukis graf, dan sebagainya. Okay, perlu ada alat tulis yang bersesuaian, dan juga mesti ada kalkulator ataupun kalkulator saintifik seperti dalam gambar rajahnya. Mesti ada kalkulator dan kertas serta kertas graf. Okay, kertas yang bergaris lah. Okay, anda boleh beli siap-siap. Okay, dan juga kertas graf. Okay, boleh beli sekeping 2 ke. Okay, boleh sediakan lah. Selalunya graf paper ni untuk jawab soalan-soalan yang melibatkan subjek matematik. Okay, perlu disediakan lah. Okay, perlu ada bersama-sama dengan anda. Okay, so anda kena sediakan sendiri. Kalau sebelum ni maktab yang sediakan, namun disebabkan anda berada di rumah, anda perlu sediakan sendiri. Okay, pastikan sebelum peperiksaan semua ini telah tersedia. Jangan masa nak jawab ni baru nak cari kertas graf ataupun kertas kajang. Okay, so baru nak cari kalkulator. So make sure benda tu semua dah ready. Baik, kita ke next slide. Dan yang paling penting lah, ada Mr. Bean kat situ, iaitu kejujuran. Yang ni yang paling penting. Sebab di dalam peperiksaan kali ini tidak ada pengawas bersama-sama dengan anda. Hanya anda lah pelajar yang ambil exam, dan anda juga lah yang bertindak sebagai pengawas peperiksaan. Anda perlu menjaga kejujuran. Bagi ibu bapa yang tidak bekerja, yang berada di rumah, mungkin ibu bapa boleh memainkan peranan lah untuk memastikan anak anda tidak meniru. Okay, ataupun mungkin dia tak meniru, tapi dia melihat buku dan sebagainya, dan melihat rujukan daripada internet dan sebagainya. So pastikan anak-anak anda tidak berkelakuan begitu. Tapi bagi ibu bapa yang bekerja, dua-dua yang bekerja, mungkin tak dapat memantau
perjalanan peperiksaan, okey, anda mungkin boleh minta sama ada abang ataupun kakak kepada pelajar untuk memastikan bahawa peperiksaan itu dilaksanakan dengan baiklah. Kalau tak ada juga, kiranya kita harapkan sikap kejujuran yang baik lah yang boleh kita tanamkan dalam diri pelajar. Jadi kepada pelajar, sikap jujur itu penting. Jadi perlu ada pada diri pelajar. Kalau boleh skor pun, tapi ianya bukannya sesuatu yang jujur, itu yang kita tak nak lah. Sebab mungkin satu hari nanti, bila anda sudah masuk di dalam masyarakat, so nilai kejujuran tu tidak ada dalam diri. Jadi boleh jadi macam-macam lah. Macam amanah dan sebagainya. Jadi mulakan dengan menjawab peperiksaan. Okey. Baik. Okey, kita berada next slide. Okey, so sekarang saya di bahagian Dewan Peperiksaan Online. Okey, untuk makluman pelajar dan juga ibu bapa, kita dah set up satu grup yang mana kita namakan sebagai Dewan Exam Tingkatan 3 dan juga Dewan Exam Tingkatan 2. Kita set up menggunakan aplikasi Telegram. Sebab itulah kita minta pelajar install aplikasi Telegram, di mana sepanjang peperiksaan semester 2 secara online dijalankan, para pelajar dikehendaki berada di dalam Dewan Peperiksaan Online. Sebab apa? Di dalam Dewan Peperiksaan Online nanti kita akan bagi arahan, kita akan bagi aku janji, dan juga kita akan bagi link soalan, okey, dan kita juga akan bagi arahan daripada semasa ke semasa ke dalam grup berkenaan. Jadi para pelajar mesti berada di dalam Dewan Exam masing-masing pada waktu peperiksaan untuk menerima arahan dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan peperiksaan. Jadi penting anda perlu berada dalam Dewan Peperiksaan Online. Kalau sebelum ni anda berada dalam Dewan Peperiksaan yang besar di DSG ataupun di DSL ataupun di kelas, tapi disebabkan anda di rumah, kita wujudkan satu grup yang mana kita jadikan dia sebagai Dewan Peperiksaan Online. Jadi setakat ini saya lihat sudah ramai yang dah masuk. Okey, mungkin bagi yang tak masuk lagi, sila masuk sebelum peperiksaan bermula. Okey, kita tak akan guru-guru kamu lah tidak akan memberi arahan secara peribadi ataupun secara perseorangan. Semuanya dibuat di dalam Dewan Peperiksaan Online. Dan seperti yang saya nyatakan tadi, guru homeroom pun dah edarkan pautan untuk add pelajar ke dalam grup berkenaan. Bagi pelajar yang belum masuk, sila berhubung dengan guru homeroom masing-masing. Okey, dan untuk nak join pun pastikan anda dah install Telegram, ataupun yang dah install Telegram, pastikan anda update Telegram anda masing-masing. Okey, next. Okey, so apa yang berlaku dalam Dewan Peperiksaan? Saya ulang balik, tadi saya dah sebut. Okey, yang pertama sekali akan ada pengisian borang aku janji pada setiap peperiksaan. Okey, pada setiap kali anda mengambil peperiksaan ataupun menjawab soalan untuk subjek-subjek tertentu, kita akan edarkan link borang aku janji. Okey, link borang aku janji. Link borang aku janji ni kita buka sekejap sahaja. Okey, kita buka sampai 30 minit selepas peperiksaan berlangsung. Maksudnya kalau peperiksaan itu bermula pukul 8.30, kita akan buka awal, pukul 8 kita dah mula buka. So sampai 8.30 peperiksaan akan bermula. Okey, setengah jam selepas peperiksaan bermula kita akan tutup. Maksudnya selewat-lewatnya pukul 9 pagi kita akan tutup. Ini untuk paper yang mana bermula pada pukul 8.30. Okey, kalau mula pukul 10.30 kita akan tutup pada pukul 11. Tapi kita akan buka lebih awal lah, setengah jam lebih awal. Okey, daripada peperiksaan, dan kita akan tutup setengah jam lewat sikit daripada waktu mula peperiksaan. Jadi selepas pada tu, kalau anda masuk lewat, nanti saya akan terangkan apa akan jadi kepada anda. Okey, so pengisian borang aku janji ni penting lah. Nanti saya akan tunjukkan lah macam mana cara nak isi borang aku janji. Baik, seterusnya kita akan bagi taklimat mengenai perjalanan peperiksaan bagi setiap sesi peperiksaan. Okey. Jadi disebabkan kita memikirkan ada yang datanya perlahan. Okey, jadi taklimat peperiksaan ni kita berikan dalam bentuk satu mesej lah dalam Dewan Peperiksaan, dan anda perlu baca dan faham. Okey. Kita tak adalah bagi secara video sebab ada juga pelajar yang datanya terlalu perlahan. Jadi kita hanya post satu arahan dan baca arahan tersebut. Dan
Semakan kenderaan akan dibuatlah untuk memastikan semua pelajar bersiap sedia sebelum peperiksaan dimulakan. So, pengawas peperiksaan ataupun pihak UPPM akan membuat semakan kenderaan berdasarkan borang aku janji ni, yang mana kita terima, kita akan tengok siapa yang kita lihat belum lagi isi, kita akan menghubungi pelajar untuk isi secepat mungkin sebelum borang aku janji itu ditutup. Jadi ada masa yang singkat sebenarnya. Okey, jadi pastikan anda uruskan masa anda. Dah tahu peperiksaan, pastikan anda bersiap sedia. Okey, edaran pautan soalan akan untuk pelajar mula jawab akan diberikan di dalam Dewan Peperiksaan Online. Kita akan bagi satu link, dan pada pukul 8.30 misalnya kita akan bagi satu link dan anda boleh klik untuk mula menjawab. Okey. Tapi selalunya edaran pautan ni kita bagi awal lah, 8 suku 15 minit lebih awal daripada waktu peperiksaan, untuk anda buka dan lihat. Okey, bukan apa, takut nanti ada masalah teknikal, tak boleh buka dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita akan lihat di dalam Dewan Peperiksaan juga kita akan buat semakan penghantaran lah untuk memastikan semua pelajar telah berjaya menghantar jawapan. Ini yang berlaku di dalam Dewan Peperiksaan secara online. Okey, baik, seterusnya ini adalah jadual peperiksaan. Ini contoh, di sebelah sini adalah contoh jadual peperiksaan. Okey. Kalau anak-anak dan tuan-tuan perempuan boleh tengok, ada taklimat dan persediaan selama 30 minit. Lepas tu barulah bermulanya peperiksaan. Okey, untuk makluman, jadual ini telah kita edarkan kepada guru penasihat homeroom untuk kita minta mereka edarkan kepada pelajar. Dan tak cukup dengan tu, kita juga edarkan kepada Birupi untuk diedarkan kepada pelajar juga. Dan juga kita edarkan kepada muafakat juga untuk diedarkan kepada ibu bapa. Jadi setakat ni saya boleh katalah, kalau ada pelajar yang tak terima jadual, maksudnya pelajar itu tidak cakna ataupun tak tengok mesej daripada guru penasihat ataupun daripada Birupi, ataupun mungkin dia pun tak dapat info daripada ibu bapaknya. Okey. Jadi kita dah edarkan di 3 sumber ni, boleh rujuklah jadual peperiksaan. Okey, seperti yang saya sebut tadi, taklimat persediaan selama 30 minit yang meliputi pengisian kehadiran aku janji. Okey, dalam 30 minit ni, dalam 30 minit taklimat persediaan kita akan edarkan kehadiran aku janji, dan kita akan bagi arahan peperiksaan, dan seterusnya kita akan berikan pautan soalan. Okey, untuk pelajar mula menjawab. Okey, baik. Okey, seterusnya ini ada maklumat penting. Pelajar perlu berada di Dewan Peperiksaan Online 30 minit lebih awal. Kena berada lebih awal. Kalau kelas kalau peperiksaan bermula 8.30, kena berada pada pukul 8 pagi sudah kena ada. Okey, kalau lebih awal lebih baik. Okey, tapi pukul 8 pagi tu dah lebih baik. Okey, sebab pada 30 minit awal tu, seperti yang saya nyatakan tadi, pautan soalan akan dibuka 15 minit awal dari masa peperiksaan bermula. So pada 15 minit awal sebelum peperiksaan mula, iaitu pada pukul misalnya 8.30 kita mula, 8 suku tu kita akan bagi pautan soalan tu lebih awal 15 minit. Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk pelajar buka dan lihat kertas soalan. Dan dibimbangi bila klik, tak boleh buka dan sebagainya. Pada masa tu kena berhubung dengan guru lah, dengan pengawas peperiksaan, untuk mendapatkan bantuan macam mana nak buka soalan-soalan untuk buka soalan berkenaan. Okey, kita akan bantu. Okey. Jadi kita perlu awal. Sebab tu pelajar perlu awal masuk dalam Dewan Peperiksaan Online. Dan pautan soalan akan ditutup 15 minit lewat selepas tamat peperiksaan tamat. Minta maaf. Pautan soalan akan ditutup 15 minit lewat selepas peperiksaan tamat. Okey. So selepas 15 minit peperiksaan tamat, pautan tu akan dinyah aktif. Tak boleh send dah. Jadi make sure anda send tepat pada masanya, sebab kita ada 15 minit masa kecederaan. Mungkin masa anda nak hantar tu, dia terlalu ramai orang, congested, dia terlalu sesak. Okey, jadi congested kan, dia terlalu sesak. Okey, jadi nak hantar tu kita bagi masa 15 minit. Mungkin telah anda mencuba tak masuk, kita bagi anda cuba lagi. Ataupun nak send tak boleh, ada masalah. Okey, ataupun kita berikan masuk untuk anda nak snap gambar, jadikan dia PDF dan hantar
kepada pengawal peperiksaan. Sebab tu kita berikan sedikit jangka masa untuk anda uruskan penghantaran jawapan. Tapi jangan gunakan 15 minit out lewat ni sebagai untuk nak menjawab lagi. Tak boleh. Sebab anda perlukan lebih banyak masa untuk menghantar jawapan. Okey. Baik, secara rumus secara ringkasan rumusan, okey, saya boleh tunjukkan dalam bentuk yang sebegini. Okey, kita tengok aliran taklimat 15 minit. Taklimat ni di sini aktivitinya adalah kehadiran. Kita bagi untuk anda isi aku janji di sinilah kita ambil kehadiran dan pengawal akan semak daripada aku janji yang telah hantar tu, kita akan semak. Okey. Ingat sebelum apa-apa pun anda lewat ke, anda cepat ke apa, isi dulu kehadiran. Sebab kehadiran ni penting sebab kita akan detect anda dah daftar atau belum aku janji. Okey, jangan jawab soalan dulu nanti baru nak isi, jangan. Isi dulu aku janji. Okey. Baik, 15 minit yang seterusnya akan ada persediaan kita namakan dia sebagai fasa persediaan, di mana kita akan berikan pautan link soalan, diberikan lebih awal 15 minit untuk anda buka dan tengok soalan-soalan sebelum menjawab dibimbangi sekiranya ada masalah, tiba-tiba tekan soalan tak keluar ataupun gambar dalam soalan tak keluar. Okey, so kena buka lebih awal. Okey, sekiranya ada masalah teknikal sila berhubung dengan pengawas peperiksaan. Okey. Baik, seterusnya bila peperiksaan bermula, dia akan ikutlah tempoh masa yang ditetapkan mungkin ada sejam, ada sejam setengah dan sebagainya. So pelajar boleh mula menjawab soalan. Okey, dan so bila peperiksaan tamat, kita akan bagi masa 15 minit untuk pelajar hantar jawapan. Bukan untuk menjawab lagi, tapi untuk hantar jawapan, dan semakkan penghantaran akan dibuat oleh pengawas. So pengawas akan tengoklah jawapan-jawapan yang dia hantar. Okay. Kalau ada PDF yang nampak macam kelabu asap tu, diminta untuk snap dan hantar lagi sekali. Dan lepas pada tu pautan akan ditutup. Okey, dan sekiranya ada apa-apa isu teknikal, sila berhubung juga dengan pengawal peperiksaan untuk pengawal peperiksaan membantu para pelajar. Okey, so setakat ni boleh jelas dia punya perjalanan peperiksaan. Kalau belum jelas, mungkin boleh menonton kembali nanti selepas tamat premier taklimat ini. Okey, so jangan risau, boleh tonton banyak kali pun tak apa. Okey, dan bagi faham, dan yang penting sebenarnya ialah pastikan anda bersiap sedia, berada awal, bersiap awal, pukul 8 dah ready untuk menunggu arahan, dan bukannya pukul 8 masih lagi tidur. Kalau pukul 8 masih lagi tidur, yang tu cikgu tak boleh nak tolong. Okey, next kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini untuk kekangan bagi pelajar yang menduduki peperiksaan online. Namun begitu, ada juga beberapa kekangan yang dihadapi oleh pelajar yang kita boleh bantulah. Okey, boleh bantu untuk kecualikan dia daripada peperiksaan online, dan kita akan minta dia ambil peperiksaan pada waktu yang lain. So ada beberapa kekangan yang kita boleh beri kebenaran, iaitu yang pertama sekali ialah pelajar yang mendapat kebenaran cuti sakit, cuti kuarantin dari klinik ataupun hospital yang berkaitan. Kalau dia sakit ke, dia kena kuarantin disebabkan oleh COVID ke dan sebagainya, okey, kita boleh kecualikan dia dulu daripada mengambil peperiksaan, dan kita akan bagi tarikh yang lain. Okey, mungkin selepas bersemuka ke, tarikh itu nanti akan ditetapkan oleh UPPM. Namun begitu, pelajar mestilah mengemukakan bukti sijil cuti sakit berkenaan. Okey, mesti ada MC, okey, mesti ada surat doktor dan sebagainya. Okey. Itu perlu disertakanlah sebagai bukti bahawa anda betul-betul mendapat cuti sakit ataupun mendapat kuarantin, okey, daripada pihak hospital. Okey. Seterusnya, hal-hal pelajar yang mempunyai hal-hal kecemasan ataupun kematian. Okey, mana tahu ada kebakaran ke, ada tanah runtuh, tsunami, banjir, dan gempa bumi. Ni gempa bumi logo ni gempa bumi, ni tanah runtuh. Okey, tiba-tiba rumah anda ada banjir ke dan sebagainya, tak boleh menyebabkan keadaan tu menyebabkan anda tak boleh ambil peperiksaan. So anda perlu menghubungi pihak maktab dan mengemukakan bukti atau dokumen yang berkaitan. Selalunya bukti ni ambil gambar kan, keadaan rumah dan sebagainya,
So kalau ada dokumen yang berkaitan pun boleh diberikan. Okey. So pelajar-pelajar yang mempunyai hal-hal kecemasan ataupun kematian boleh dikecualikan daripada menduduki peperiksaan online dan kita akan aturkan satu peperiksaan khas. Okey, baik. Seterusnya, pelajar yang mempunyai masalah penggunaan gadget dan capaian internet ketika peperiksaan berlangsung. Okey, tiba-tiba anda nak ambil exam tapi ada masalah capaian internet. Selalunya capaian internet okey je hari tu, tiba-tiba Unify buat hal. Okey, line tak kuat, line tak ada. Okey, so jangan lupa untuk menghubungi kami untuk memaklumkan. Dan mestilah kemukakan bukti surat dan surat pengesahan yang ditangani oleh penjaga lah. Mesti mengemukakan bukti dan mesti ada satu surat pengesahan, bukan bukti saja, surat pengesahan daripada ibu bapa, yang mana ibu bapa tulislah satu surat rasmi kepada maktab untuk memaklumkan bahawa pada hari kejadian line internet tak ada ataupun gadgetnya jatuh pecah, tak sempat nak beli baru, nak kena keluar. Itulah satu-satunya gadget yang ada untuk jawab exam. Dia nak pinjam dekat mak dia pun tak ada, dia seorang je yang ada. Pun boleh juga buat satu makluman dan surat pengesahan yang perlu ditandatangani oleh penjaga. Okey, perlu maklumkanlah kepada pihak kami masa hari kejadian. Jangan buat senyap je kan. Kalau buat senyap je kami tak tahu dan mungkin nanti kita lihat apa akan jadi kepada pelajar yang suka buat senyap je kan, tak maklum awal. Okey, kita akan lihat nanti. Okey, seterusnya ini yang saya nyatakan tadi. Pelajar yang tidak dapat mengemukakan sebarang bukti tidak hadir. Dia tak dapat nak kemukakan sebarang bukti. Dia tak hadir dan dia tidak mengemukakan sebarang bukti yang saya nyatakan tadi. Okey, ketika peperiksaan, maka dia akan diberikan markah kosong dan tidak boleh tidak boleh mengulang subjek berkenaan. Dia tidak boleh ulang. Subjek berkenaan tidak boleh diulang. So dia akan dapat kosong lah, macam Nobita dapat ni. Nobita dapat kosong, dia akan dapat kosong. Kalau dia ada dokumen sokongan, ada gambar, ada bukti seperti yang saya nyatakan sebelum tadi lah, rumah dia banjir ke, dia sakit ke, ataupun gadget dia rosak ke, line internet dia slow ke pada hari itu, dia memaklumkan awal dan menyertakan dokumen-dokumen sokongan ataupun surat pengesahan daripada ibu bapa, maka dia diberi peluang untuk ambil exam pada waktu yang lain. Tapi kalau dia gagal untuk kemukakan bukti, contohlah dia terlelap tidur sampai pukul 1 petang, memang terlepas 1 atau 2 paper, maka dia akan dapat kosong. Kita tidak akan mempertimbangkan dia untuk mengambil ujian khas. Dia akan kekal dapat kosong walaupun dia membuat permohonan rayuan. Okey, kita tidak akan layan. Okey, sebab tu taklimat ni penting untuk ibu bapa dan para pelajar faham. Okey, kalau kita layan semua, nanti akan ada pelajar yang mengambil mudah tentang pelaksanaan peperiksaan online ini. Jadi, kepada yang gagal mengemukakan sebarang bukti tidak hadir, maka kosonglah markahnya. Okey, baik. Next. Okey, pelajar yang mempunyai bukti yang jelas tidak hadir akan menduduki peperiksaan pada tarikh baru yang akan ditetapkan oleh BPM dengan menggunakan set soalan yang berbeza. Ini saya nyatakan tadi. Okey, rumah dia terbakar ke, banjir ke, dia sakit ke, okey, line internet tak ada ke tiba-tiba hari tu, ataupun gadget dia rosak, dan dia boleh mengemukakan bukti ataupun dokumen sokongan ataupun surat pengesahan parent, maka dia layak untuk diberi peluang untuk ambil exam pada waktu yang lain dengan menggunakan set soalan yang berbeza. Okey, jadi pentinglah untuk kehadiran ni. Tolong saya mohon kepada pelajar dengan ambil mudahlah, okey, tentang ketidakhadiran. Okey, so sekarang ni khas untuk ibu bapa. Okey, apa yang perlu ibu bapa buat? Kalau kita tengok gambar ni, maknya ni menggerakkan anak. Memastikan anak tuan-puan menduduki peperiksaan mengikut jadual yang ditetapkan. Dan saya faham ada ibu bapa yang dua-duanya bekerja. Kalau dua-duanya bekerja, berbincanglah sesama sendirilah, ibu dan ayah berbincang bagaimana caranya untuk pastikan anak tuan-tuan dan puan-puan menduduki peperiksaan. Jangan dibiarkan anak-anak kita uruskan masa dia sendiri. Kalau kita tahu anak kita ni memang jenis susah mengelewat, berbincanglah
suami isteri bagaimana untuk menangani masalah ni. Mungkin boleh minta tolong adik-beradik yang lain ataupun jiran sebelah ke kan. Itu berbincang lah. Tapi kepada ibu bapa yang memang ada di rumah, mungkin dua-dua orang ada di rumah ataupun salah seorang, so yang ni saya rasa tidak ada masalah lah. Okay? Cuma pastikan tuan-tuan dan puan-puan tahu bila waktu examnya, rujuk pada jadual. Okay? Nanti tuan-tuan ada rumah pun kalau tak tengok jadual pun tak jadi juga. Okay? Terlupa nak kejutkan anak untuk bangun menjawab peperiksaan. Okey. Dan seterusnya, peranan ibu bapa memastikan anak tuan-tuan dan puan-puan mempunyai kemudahan untuk menduduki peperiksaan tersebut. Okey, tadi saya ada nyatakan tentang peralatan yang perlu ada, gadget, data dan sebagainya. Itu perlu disediakanlah untuk ibu bapa. Pastikan ada ruang tempat duduk, meja yang sesuai, persekitaran yang kondusif dan sebagainya, sediakan supaya mereka selesa untuk menjawab soalan. Okey, jangan dibiarkanlah mereka atur sendiri. Kita sebagai ibu bapa perlu main peranan untuk membuat setup kepada mereka ya. Okey. Seterusnya, memastikan integriti dan kepatuhan kepada tata cara peperiksaan dipatuhi sepanjang menjalani peperiksaan tersebut. Seperti yang saya nyatakan tadi, kalau ibu bapa yang ada di rumah, bolehlah pastikan anak-anak anda menjawab peperiksaan mengikut tata cara dan juga integriti yang sepatutnya lah, tidak meniru dan sebagainya. Tapi kalau ibu bapa yang bekerja, boleh tugaskan kepada anak-anak yang lain yang lebih tua daripada anak kita untuk memantau, ataupun kalau tak ada juga, mungkin tuan-tuan paling tidak pun memaklumkan kepada pelajar supaya dia mempunyai nilai kejujuran. Okey. Jadi apa pun, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan cubalah yang sebaik mungkin lah mengikut keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dan seterusnya. Okey, baik, ini penting tadi kita ada sebut pasal masa kena datang awal dan sebagainya. Okey, yang ni saya akan cuba detailkan supaya anak-anak lebih faham, supaya anda tidak mendapat markah kosong kerana disebabkan oleh anda tak hadir dan tak mampu nak berikan bukti sokongan, dokumen sokongan ataupun surat pengesahan. Okey, ini kita masuk ke bahagian slide yang seterusnya. Peranan pelajar. Peranan pelajar. Okey, sila tengok betul-betul. Apa yang penting di sini ialah, okey, pelajar mesti bersiap sedia secara dalam talian sekurang-kurangnya 30 minit sebelum peperiksaan bermula. Di sini ada jam ni, saya ambil contoh lah. Kalau exam tu mula pukul 8.30, 8.30 dekat sini 8.30. Okey, katakan sekarang pukul 8. So, pelajar mesti ada sekurang-kurangnya pukul 8. Kena ada kan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum peperiksaan. Tapi kalau yang saya letak dot-dot ni, kalau dia ada lebih awal, lebih bagus lah. Okey, lebih awal lebih bagus. Okey. Tapi kalau pukul 8 ni dah elok lah. Jadi adalah penting bagi pelajar untuk hadir lebih awal dan pastikan anda berada sekurang-kurangnya 30 minit lebih awal. Jadi ini penting Jadi pasti uruskan masa anda, bangun awal. Okey, dan saya rasa tidak ada masalah sebab kita ni kan kebanyakan semuanya majoriti orang Islam. Kita ada masa dengan Tuhan pada waktu subuh. Pastikan selepas waktu subuh tu kita isikanlah masa kita supaya kita tak tidur, tak terlelap. Buatlah apa-apa yang patut, ulang kaji ke dan sebagainya. Dan kalau tak mampu nak ulang kaji, takut terlelap, buatlah kerja-kerja rumah yang lain, senaman dan sebagainya. Dan pastikan anda berada di Dewan Peperiksaan Online tepat pada pukul 8 pagi. Okey, baik. Okey, seterusnya. Okey, so apa jadi selepas sekiranya anda berada tepat pada waktu yang saya tetapkan tadi, 30 minit lebih awal. Okey, sebagai contohlah pukul 8 pagi. Okey, so apa yang perlu anda buat ialah pada waktu tu ialah belajar hendaklah mengisi borang aku janji integriti terlebih dahulu sebelum peperiksaan bermula dalam tempoh yang telah ditetapkan. Seperti yang saya cakap tadi, 15 minit awal tu, pukul 8 hingga 8 suku, kita akan keluarkan satu borang aku janji untuk anda isi dan dijadikannya sebagai kedatangan. Dan timestamp penghantaran aku janji diambil sebagai masa mula persediaan pelajar untuk menjawab soalan peperiksaan. Okey, so bila anda hantar je aku janji tu, dia akan keluar timestamp daripada data tu, dan kita boleh lihat lah pukul berapa anda isi. Dan borang aku janji ni pun kita buka tak lama. Katalah exam pukul 8.30 pagi, pukul 8 kita akan buka, setengah jam sebelum exam kita akan buka.
Okey, lepas tu kita akan tutup setengah jam selepas exam bermula. Okey, pada pukul 9 tu kita akan tutup. Okey, dan selepas kita tutup tu, pelajar yang lewat, walaupun dia dapat link soalan tu dijawab, tapi bila dia tak isi borang aku janji, kita takkan terima jawapan dia. Okey, nanti saya akan detailkan benda tu. Okey, inilah contoh borang aku janji yang anda akan isi. Okey, dekat sini ada subjek. Okey, perlu pilihlah subjek apa yang anda akan exam pada hari tu. Kalau bahasa Melayu, pilih bahasa Melayu. Pastikan anda tak silap pilih. Okey, pastikan anda tahu hari tu paper apa. Okey, pilih subjek dekat sini. Okey, lepas tu dia ada ruang lagi dekat bawah tu. Anda perlu tandakan right bagi pernyataan di bawah. Okey, tandakanlah. Baca dulu, tandakan. Okey, tandakan dan tanda semualah. Jangan tak tanda semua. Semua kena tanda. Okey, lepas tu soalan nombor 3 ni ialah ni anda tanda faham lah. Klik pada faham. Tapi anda kena baca lah. Okey. Sebab ni aku janji kena baca. Sebab tu diperlukan untuk baca dan faham. Okey. Mungkin lepas tu hari kedua, hari ketiga tu benda yang sama lah. Aku janji yang sama. Okey. Mungkin dah tak baca dah. Cuma klik je saja. Tik dan klik faham. Okey, lepas tu pastikan anda mengisi nama penuh huruf besar, nama penuh. Okey, dengan huruf besar. Jangan tulis campur-campur huruf besar, huruf kecil, jangan. Tulis huruf besar, nama yang mak ayah anda berikan, jangan pendek-pendek. Kalau Muhammad tu Muhammad. Jangan tulis M sahaja ataupun MOHD. Okey, kalau Muhammad, isi Muhammad. Okey, jangan pendek-pendekkan nama anda. Ikut seperti mana di dalam kad pengenalan. Okey. Dan isikan nombor maktab. Okey, contoh kat sini KM 201001. Tulis rapat-rapat, jangan jarak-jarak. Okey, ini contohlah. Tulis dengan KM, jangan tulis nombor saja, KM tak tulis, ataupun tulis KM, nombor tak tulis. Pastikan nombor maktab anda betul. Dan MRSM, pilihlah MRSM PDRM walaupun anda memang nak pindah ke maktab lain, jangan pilih maktab lain. Pilihlah MRSM PDRM. Dan kelas, sila pilih kelas. Pastikan anda pilih kelas yang betul. Jangan salah pilih kelas. Okey. Okey, selepas dah siap semua ni, pastikan anda semak. Okey, dan seterusnya anda boleh submit lah. Okey, boleh submit. Okey, ada butang kat sini, tekan submit. Okey. Baik. Seterusnya, ini penting juga untuk anda tahu. Okey, sekiranya terdapat masalah berkenaan capaian internet. Okey, capaian internet, akses dan gangguan elektrik. Contohlah, hari tu sebelum ni okey, internet pun okey, ataupun sebelum ni semuanya okey. Kita pakai Unify kat rumah kan, tak ada internet, tak ada data, telefon semua, kita pakai Unify saja. Tiba-tiba hari itulah capaian internet teruk, ataupun hari itulah elektrik tak ada. Okey, yang penting pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru dengan kadar segera. Itu penting anda perlu datang awal, okey, untuk pastikan benda-benda ni tak timbul. Ataupun kalau timbul pun anda ada masa untuk kontak dengan cikgu. Ataupun anda tengah jawab, tiba-tiba blackout, kan? Ataupun tiba-tiba dah jawab dah setengah jam, internet tak ada. So apa perlu anda buat? Cepat-cepat telefon pengawas peperiksaan lah. Telefon guru tu telefon pengawas, jangan telefon guru yang ngajar kamu tu. Telefon pengawas. Okay, nanti kita akan edarkan dalam Dewan Peperiksaan Online nama-nama pengawas yang bertugas hari itu. Terus telefon pengawas dan maklumkan. Okey. Sekiranya masalah dapat diselesaikan dalam tempoh 30 minit ataupun kurang dari tempoh peperiksaan, pelajar dibenarkan untuk meneruskan peperiksaan tersebut dengan masa tambahan diberikan selama tempoh gangguan yang berlaku. Tiba-tiba blackout, telefon cikgu cepat-cepat. Kata cikgu blackout. Okey, so daripada masa kamu telefon kami tu, so katalah kamu pukul 9 tu kamu telefon, ataupun katalah baru nak mula exam 8.30 contoh dekat sini saya bagi contoh 8.30 mula exam, tiba-tiba 8.30 nak mula exam, tiba-tiba elektrik padam. Okey, so dalam tempoh setengah jam ni kamu cuba atasilah masalah tu, cubalah mungkin di rumah kamu tu ada switch kena tendang ke dan sebagainya. Dalam tempoh paling kurang 30 minit dapat diselesaikan. Okey, hubungi balik kita dan kita akan bagi masa tambahan. Okey, masa tambahan. Katalah menganggam 30 minit kamu selesaikan, kita akan bagi masa tambahan 30 minit. Okey, kalau 20 minit kita akan bagi masa tambahan 20 minit. Okey.
Itu sebagai contoh lah. So jangan bimbang lah sekiranya ada gangguan. Yang penting maklumkan kepada kami cepat lah. Okay, ni sebagai contoh lah, ni dia punya flow. Okay, masalah capaian internet atau gangguan elektrik berlaku, terus hubungi pihak pengawas. So bila dah hubungi pihak pengawas, okay, so kami akan take note. Kita akan tengok lah tempoh masa masalah tu dapat diselesaikan. Kalau masalah tu selesai dalam tempoh 30 minit, okay, so contact balik pengawas, kata okey cikgu dah selesai masalah, saya nak jawab. Okey, katalah dia telefon kita pun kira okey kamu ada 20 minit lah. Daripada tadi gangguan ni berlaku selama 20 minit, so kita bagi kamu masa tambahan. So masa tambahan akan diberikan kepada pelajar. Yang penting hubungi kita, jangan senyap je. Bila tak ada elektrik senyap. Lepas dah habis exam, bila cikgu tanya kenapa tak jawab, elektrik tak ada. Yang tu kita tak terima. Okey, itu kita tak terima sebagai satu kelebihan lah untuk kita beri, sama ada exam khas ataupun masa tambahan, itu kita tak terima. Okey. Okey, next ada lagi. Sekiranya terdapat masalah berkenaan capaian elektrik, sama juga macam tadi, tapi bila tunggu nak repair tu lebih daripada 30 minit. Okey. Lebih daripada 30 minit, apa yang penting adalah maklumkan pada kami dan kita akan buat satu peperiksaan khas. Maksudnya dia tak perlulah nak ambil exam pada hari tu, kita akan buat satu exam khas lah dekat dia. Okey, sebagai contoh kita tengok flow lebih mungkin anda boleh faham. Tiba-tiba ada berlaku gangguan elektrik, telefon dulu pengawas, macam tadi juga telefon dulu pengawas, maklumkan ada gangguan internet ataupun gangguan elektrik. So pengawas akan take note daripada jam yang kamu telefon kami tu, kita ambil masa. Okey, dan katalah masalah tu selesai lebih daripada 30 minit. Lebih daripada 30 minit. Okey. Hubungi balik kami. Cikgu, ni dah dekat sejam dah ni tak selesai lagi. Minta maaf cikgu. Ataupun ni dah dekat 40 minit dah. Jangan tunggu sejam. Ni dah 40 minit dah cikgu. Dah 35 minit tak selesai lagi. Jadi cikgu saya nak request lah untuk peperiksaan khas. Saya tak mau ambil lagi exam ni. Jadi hubungi pengawas dan pengawas akan take note dan kita akan bagi peperiksaan khas. Okey. Apapun mesti hubungi pengawas. Tapi ada juga jangan menipu. Pengawas akan minta bukti lah. Kalau elektrik tak ada tu, tunjuk bukti elektrik tak ada. Yang tu semua kita akan, bukan kita terima bulat-bulat, kita akan tengok apa buktinya. Okey. Kalau perlu kita bercakap dengan mak ayah, kita akan bercakap dengan mak ayah. So janganlah menggunakan keadaan yang kita sudah sediakan, prosedur yang kita sediakan ni untuk menyebabkan anda boleh ambil peperiksaan khas. Bukan senang-senang kita akan percaya sebenarnya, sebab kita pada prosedur kita akan pastikan anda beri bukti. Kalau betul internet tak ada, bagi bukti macam mana yang dikatakan internet tak ada. Kalau boleh kita boleh dapat bercakap dengan mak ayah kamu kan, memang dia kata tak ada, barulah kita percaya, barulah kita boleh macam tadilah kita bagi masa tambahan ataupun peperiksaan khas. So jangan salah gunakanlah kemudahan yang telah kita berikan ni. Okey. Yang penting saya cakap tadi, jujur dengan diri sendiri. Okey. Kalau betul-betul anda lewat bangun, jangan create keadaan-keadaan kata elektrik tak ada dan sebagainya, jangan create. Okey. Baik. Okey, seterusnya pelajar yang lewat hadir. Yang lewat hadir tapi tidak melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan dimulakan. Okey, anda dibenarkan mengambil peperiksaan tapi waktu tamat peperiksaan bagi subjek tersebut adalah sama dengan pelajar yang lain. Katalah dia bangun lewat, dia sudah dah pukul 8.30. Okey, elok nak mandi, nak bersiap semua. Okey, katalah dia bersiap setengah jam. Okey, pukul 9 tu dia telefon cikgu, cikgu saya terlewat, saya nak mula exam. So barulah kita bagi kebenaran untuk dia mulakan exam. Tapi waktu tamat sama macam pelajar yang awal. Okey. Boleh faham kita bagi juga, tapi masih masa tamatnya sama dengan pelajar yang lain. Sebab itu pentingnya pengurusan masa. Sebagai contoh kita tengok flow, pelajar lewat tidak melebihi 30 minit. So pengawas peperiksaan sebenarnya boleh kena pasti dari aku janji. Okey, kalau tak telefon pun kita dah tahu lah. Ni pelajar ni memang lewat 30 minit. Okey. So waktu tamat dia sama-sama seperti pelajar yang lain. Kalau kamu tak telefon pun kita boleh tahu daripada aku janji. Kalau kamu lewat 20 minit ke, kamu akan isi dulu
aku janji. Jangan jawab lagi. Isi dulu aku janji. Sebab daripada aku janji itulah kita boleh detect kamu lewat 30 minit ke, 20 minit ke, 10 minit. Okey, tak perlu contact cikgu pun tak apa. Kata cikgu saya lewat. Jangan. Terus bersiap dan isi aku janji tu siap-siap. Sebab saya kata tadi, aku janji tu dia akan ditutup 30 minit selepas exam bermula. So isi siap-siap aku janji tu dan terus jawab. Masa tamat sama dan tak perlu nak minta extra time. Extra time hanya boleh minta pada kes-kes yang tadi yang saya nyatakan tadi. Internet terpadam ke, elektrik breakout ke, yang tu kita boleh benarkan. Lain pada tu tak boleh. So anda lewat, anda tanggung sendiri atas kelewatan tu dan perlu jawab dan tamat seperti orang lain. Okey, tak perlu maklum pada cikgu, kita kena pasti daripada aku janji. Okey, baik. Seterusnya, walau bagaimanapun sekiranya pelajar hadir melebihi 30 minit daripada waktu peperiksaan yang dimulakan adalah atas budi bicara guru sama ada ingin membenarkan pelajar menduduki peperiksaan ataupun tidak. Katalah dia lewat lebih pada 30 minit ataupun 45 minit ke, 35 minit ke, 31 minit ke, 32 minit. Masa tu borak aku janji kita dah tutup lah. So dia tak boleh nak isi. So bila dia tak boleh nak isi, apa maksud dia? Dia tidak hadir. Tapi dia nak ambil juga exam tu. Katalah dia lewat 31 minit. Okay. Lewat 31 minit. Link aku janji dah tutup. Dia dah pening kepala. Alah, tak boleh jawab lah ni. So hubungi kami. Okay. So dia punya flow dia macam ni. Okay. Pelajar lewat melebihi 30 minit. Okay. Pengawal peperiksaan dia akan kena pasti daripada aku janji, dia akan kena pasti. Dia akan kena pasti kamu daripada aku janji. Kamu lewat 30 minit, kamu katalah kamu lewat lebih pada 30 minit. Kan? Dia boleh tahu sebab apa? Kamu tak boleh nak isi borak aku janji tu. Okey. So dia akan ikut budi bicara dia. Sama ada dia benarkan kamu ambil peperiksaan. Tiba-tiba dia tengok, ada pelajar ni hantar. Tapi, dia hantar tepat pada masanya. Okey. Tapi, dia tak isi, aku janji. Kita tahu lah, dia dah lewat lah. Dia dah lebih 30 minit. Okey, sebab kita tahu, daripada borang aku janji. Dia tak isi. Sebab memang dia tak boleh isi, sebab borang aku janji tu dah tutup. Okey, ngam-ngam 30 minit dah tutup. Minit ke 31 ke 32 ke minit ke 40 ke, dia baru ambil dan dia tak isi. So bila kita tengok itu atas budi bicara pengawal peperiksaan. Sama ada nak benarkan dia ambil ataupun nak kecualikan peperiksaan. Selalunya kita akan tengoklah bila dia hantar, ada kesungguhan pelajar ni menjawab. Kita tengok elok dia menjawab. Walaupun dia tak isi borak aku janji, mungkin pengawas akan tengok atas kesungguhan tu, pengawas akan terima jawapan tu. Tapi kalau tengok jawab pun tak apa-apa, okey, lengkap tak lengkap, dan tak ada kesungguhan nak telefon kita ke, okey, pihak maktab ke, kita akan lihatlah sama ada nak benarkan atau nak kecualikan dia daripada peperiksaan. Okey. So kalau kita kecualikan dia daripada peperiksaan, pihak pengawal akan menghubungi pelajar berkenaan. Okey, pelajar berkenaan dan markah sifat akan diberikan. So untuk kes lebih 30 minit ni, anda kena bijak. Okey, memang anda dah tak boleh isi dah aku janji tu. Kalau boleh telefon cepat-cepat pengawas. Telefon cepat. Cikgu saya dah lewat 5 minit ni, boleh tak saya nak jawab? So kalau pengawas kata boleh. So jawab. Okey, jawablah peperiksaan tu. Okey, dah lewat sangat sampai anda tak boleh nak isi aku janji tapi anda menjawab juga, tak telefon cikgu langsung, tak maklum kat cikgu. Okey, walaupun hantar juga, so kita akan tengok tiba-tiba pelajar ni hantar. Kalau kita tengok dia ada kesungguhan nak menjawab dan sebagainya walaupun dia tak telefon, atas budi bicara pengawas lah nak terima ataupun tidak. Kalau nak terima, kita terima. Kalau tak terima, dia akan diberi markah sifar. Okey, so apa pun yang penting sekali adalah uruskan masa dengan baik. Okey. Baik, yang seterusnya tempoh masa dan kaedah pantauan jawapan adalah seperti yang ditetapkan oleh UPPM. Seperti yang saya katakan tadi, 15 minit selepas tamatnya exam, kita akan beri masa untuk menghantar jawapan. Okey. Dan penghantaran jawapan bagi dokumen format PDF, pelajar perlu memaknai skrip jawapan tersebut dalam format PDF menggunakan tadilah cam scanner yang saya dah nyatakan tadi, kena install lah. Okey, macam mana nak guna cam scanner ni? Mudah aja sebenarnya.
Cari je dalam YouTube pun ada. Okey, cari dalam YouTube pun ada, dia akan ajar macam mana nak guna cam scanner. Ataupun dalam TikTok pun ada. Anda carilah sendiri cara-cara untuk guna cam scanner. Okey. Dan ada beberapa perkara penting juga yang saya nak sentuh ni. Okey, pastikan anda tulis nama, nombor maktab dan kelas pada setiap helaian kertas jawapan. Kan kalau kamu jawab ni atas kertas kajang macam ni, jangan lupa tulis nama, nombor maktab dan kelas pada setiap helaian. Okey, kalau anda tak tulis, anda hantar kat cikgu, tiba-tiba cikgu kumpul soalan tu, cikgu tak kenal ni kertas siapa. Okey, pastikan ada nama pada setiap helaian. Okey, tulisan mesti besar dan jelas, tak nak tulis kecil-kecil. Okay, bila cikgu print tu sampai nak kena teropong, nak kena tengok jawapan kamu, tak nak. Okay, kalau begitu caranya, tulisan kamu kecil dan tak jelas, mungkin cikgu takkan mampu untuk beri markah. Dan pastikan anda menggunakan pen hitam dan juga pensel 2B, okay, yang digunakan untuk melukis graf. Pensel yang terang lah, selalunya pensel 2B lah. Dan menggunakan pad dakwah hitam, tak boleh guna pen dakwah lain. Okay, sebab dakwah hitam ni dia memang dah hitam, so bila kita tangkap gambar menggunakan cam scanner, so dia lagi jelas. Okey, dan jangan jawab menggunakan pensel 2B. Pensel 2B ni hanya digunakan untuk melukis graf sahaja. Okey, jangan jawab menggunakan pensel, sebab bila pensel, bila kamu tangkap, dia mungkin kurang jelas dengan kamu menjawab menggunakan pen. Dan kalau kamu lukis graf, pastikan kamu bagi gelap sikit graf tu. Okey, supaya bila dia hantar dalam bentuk PDF, kita boleh nampak. Dan jika dokumen dalam bentuk pautan seperti Microsoft Form, Google Form dan lain-lain, pelajar boleh menghantar bukti penghantaran melalui Telegram, WhatsApp kepada pengawas. Okey, ini untuk yang penghantaran yang menggunakan Google Form. Anda send, submit saja. Okey, bila submit kan selalu dia akan keluar thanks, your response was submitted. Okey, print screen yang tu. Okey, print screen yang tu. Okey, ataupun screenshot ke. Okey. Dan hantar bukti itu kepada pengawas peperiksaan. Okey. Dan kita akan terima tu sebagai bukti lah bahawa anda telah hantar. Kita tak nak hati ada isu, anda kata anda dah hantar. Tapi bila kita check tak ada bukti penghantaran. Okay? So bila ada bukti penghantaran, kita tahu okay, memang ada bukti penghantaran, anda telah hantar. Okay? Dan seterusnya, saya rasa itu saja. Ini adalah slide yang terakhir. Dan sebarang pertanyaan boleh menghubungi saya, okay, sama ada telefon ataupun boleh juga WhatsApp ataupun Telegram di talian 019-913-1623 untuk mengajukan pertanyaan. Disebabkan ini adalah premier yang telah dirakam terlebih dahulu, so saya tak dapat nak melayani sebarang pertanyaan yang diajukan. Mungkin di chat box tu saya mungkin boleh tolong tengok dan reply. Okay. Dan mungkin saya tak buka sesi pertanyaan secara live, so saya minta maaf. Anda boleh mengajukan pertanyaan kepada saya, insyaAllah kita akan cuba jawab lah. Jadi kepada semua ibu bapa, terima kasih kerana mengambil masa untuk talimat ini, dan juga kepada para pelajar, diharapkan anda mendapat maklumat yang terperinci tentang pelaksanaan peperiksaan kali ini. So sekiranya anda kurang jelas, anda boleh bertanya kepada saya, ataupun untuk lebih memahami taklimat ini, anda boleh dengar lagi sekali. Dan itu saja yang ingin saya kongsikan. Akhir daripada saya, selamat mengambil peperiksaan dan diharapkan anda mendapat keputusan yang lebih cemerlang, insyaAllah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.